Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada petang ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tafsir menerusi surah Al-Buruj. Ya, tafsir menerusi surah Al-Buruj iaitu sambungan kepada ayat yang ke-12. Baik, kita baca pada ayat yang ke-12 sehinggalah kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Shadaqallahul azim. Dengan mafhumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bermula pada ayat ke-12, sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur ingkar itu amatlah berat. Ayat ke-13. Sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya dan yang mengembalikannya hidup semula sesudah matinya. Ayat 14. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ayat ke-15. Tuhan yang mempunyai arasy yang tinggi akan kemuliaannya. Ayat ke-16, yang berkuasa melakukan segala apa yang ia kehendaki. Baik, daripada ayat yang ke-12 hingga pada ayat yang ke-16, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kekuasaan dan keperkasaan Allah Ta'ala dan ketinggian kedudukannya di dalam menghukumi dan membalasi atas setiap perbuatan hamba-hambanya. Baik, kita lihat kembali daripada ayat ke-12 ya. Ayat ke-12 Allah setelah mana Allah menerangkan kepada kita tentang perbuatan orang-orang yang membuat fitnah atau yang menyeksa atau yang membakar atau yang memaksa orang-orang beriman supaya mereka itu menjadi kufur atau melakukan syirik kepada Allah. Dan setelah mana Allah menerangkan kepada kita tentang nikmat dan ganjaran yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang sifat hukumannya. Ayat ke-12 ni Allah Ta'ala menerangkan berkenaan dengan sifat hukuman Allah. Ya, bagaimanakah sifat azab Allah itu? Bagaimanakah gambaran siksaan Allah itu? Baik, dalam ayat ni Allah kata inna batsha. Batsha itu dalam bahasa Arab memberi maksud intiqam. Intiqam ini maknanya adalah balas balik ataupun balas semula. Itu dari segi bahasa Arab merujuk kepada maksud batsha. Maknanya dekat sini Allah Ta'ala menerangkan semua perbuatan zalim, perbuatan kejahatan, perbuatan keburukan yang dibuat kepada mana-mana hamba Allah dengan secara zalim atau dengan secara tidak benar, maka Allah kata batsha, balasan balik, hukuman balik yang Allah Ta'ala akan balasi mereka itu
Apa dia bentuknya? Lasyadid, iaitu balasan yang sangat keras, yang sangat dahsyat, yang sangat kuat. Ya. Syadid kat sini memberi maksud azimun qawi, iaitu hukuman yang sangat berat, besar dan sangat dahsyat. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala memberikan satu ancaman yang sangat keras kepada golongan orang-orang musyrikin yang menyeksa para sahabat dan juga memberi hukuman dan ancaman yang sangat keras kepada golongan-golongan yang menyeksa ashabul ukhdud, ya, iaitu Allah Ta'ala akan membalasi kezaliman mereka, kejahatan mereka, dan juga Allah Subhanahu Taala akan membalasi setiap orang yang mendustakan rasulnya, mendustakan agamanya dan mendustakan kitabnya dengan siksaan azab yang syadid, kata Allah. Benda pula. Dengan siksaan yang syadid, kata Allah. Apa makna syadid? Syadid itu memberi maksud iaitu dengan balasan yang sangat besar, sangat kuat dan sangat dahsyat. Ya, yang sangat dahsyat. Baik. Di sini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya hukuman Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Ta'ala membalasi hukuman-hukuman Allah Azza wa Jal. Kalau kita lihat hukuman Allah Ta'ala ini dibahagikan kepada beberapa pembahagian. Ya, kepada beberapa pembahagian. Yang pertama disebutkan sebagai hukuman tasyri'. Yang pertama disebut sebagai hukuman tasyri'. Hukuman tasyri' ini memberi kepada maksud hukuman yang berbentuk kafarah. Macam buat sesuatu perbuatan kena bayar kafarah. Membuat sesuatu kesalahan kena bayar dam. Ya, bayar dam, bayar kafarah, bayar fidyah, ya. Ini dipanggil sebagai hukuman tasyri'. Adapun yang kedua disebut sebagai hukuman jinayah. Hukuman jinayah, iaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah sebagai hukuman jinayah. Bismillah. Hukuman jinayah. Hukuman jinayah ni seperti merangkumi kepada hukuman-hukuman hudud, hukuman-hukuman ta'zir. Ini dimasuk dalam hukuman jinayah. Yang ketiga, disebut juga dalam hukuman ini juga adalah sebagai hukuman yang dinamakan sebagai hukuman uqubah. Hukuman uqubah. Apa maksud hukuman uqubah? Iaitu balasan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk siksaan dan azab, seperti Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun, kaum Madian, ya. Baik. Maknanya dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya hukuman, apa dia nama dia tadi? Uqubah. Hukuman uqubah ataupun sebagai muaqabah, ya. Maksud dia apa dia? Maksudnya nak menggambarkan kepada kita hukuman itu adalah hukuman yang Allah turunkan dalam bentuk siksaan dan azab. Alhamdulillah. Hukuman yang berbentuk siksaan ataupun azab. Ya. Baik. Yang terakhir disebut sebagai hukuman
Tadi saya dah sebut hukuman tasyri', hukuman jinayah, hukuman uqubah adalah yang keempat. Yang keempat disebutkan sebagai hukuman tajzi'. Tajzi' itu adalah merujuk kepada hukuman yang Allah Ta'ala berikan berdasarkan setiap amalan dan perbuatan hamba-hamba Allah. Iaitu seperti dia buat kebaikan, ya, seperti dia buat kebaikan ataupun dia buat kejahatan, ya, maka maksudnya kat sini adalah diberi pahala ataupun diberikan dosa, ya. Itu hukuman tajzi'. Okey. Kemudian kita balik semula kepada adapun ayat ke-12 ni Allah Taala menerangkan tentang hukuman apa? Hukuman uqubah. Ayat yang Allah kata dalam ayat 12 ni adalah hukuman uqubah, iaitu hukuman Allah yang keras seperti mana Allah pernah membinasakan umat-umat yang terdahulu, termasuklah siksaan api neraka Allah. Yang ke-13 kita tengok ayat 13. Allah menyatakan yubdi wa yu'id, iaitu Allah menerangkan di antara kekuasaan dan keperkasaan Allah. Bukan sekadar Allah boleh menghancurkan dan membinasakan mereka yang ingkar, tetapi Allah kata yubdi. Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan ciptaan yang baru. Maknanya lepas Allah binasakan golongan-golongan yang ingkar ni, Allah kata setelah aku membinasakan golongan yang ingkar ini, aku berkuasa yubdi. Aku berkuasa menciptakan ciptaan yang baru. Maknanya generasi yang baru, zuriat yang baru, kumpulan manusia yang baru yang akan mengganti golongan-golongan yang telah dihancurkan ini. Yang mana golongan-golongan yang baru ini akan beriman, ya, sama ada dia akan beriman ataupun tidak. Maknanya Allah berkuasa untuk menciptakan generasi-generasi yang baru setelah Allah menghancurkan generasi-generasi yang lama yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam satu tafsiran. Maknanya Allah nak mengatakan bahawasanya kalau mereka ingkar, mana-mana daripada kalangan manusia ini ingkar, maka Allah akan menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Kemudian Allah Ta'ala akan menggantikan umat manusia yang baru menjadi pengganti mereka. Ya, menjadi pengganti mereka. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua menyatakan yubdi dekat sini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa menciptakan manusia sebelum mereka wujud atau sebelum mereka ada. Kemudian Allah Ta'ala berkuasa setelah mematikan mereka untuk menghidupkan mereka semula. Ini tafsiran kedua. Tafsiran pertama, yubdi kat situ, maknanya Allah berkuasa menghidupkan golongan yang baru, keturunan yang baru, generasi umat manusia yang baru, wa yu'id, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bangkitkan golongan yang lama yang telah pun mati itu semula pada hari kiamat. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua menunjukkan yubdi dekat situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa untuk menciptakan manusia daripada tiada. Asal manusia ini tiada. Kemudian Allah ciptakan mereka daripada tanah bermula dengan Nabi Adam AS. Kemudian Allah matikan mereka balik. Wa yu'id. Dan Allah akan hidupkan mereka balik pada hari kiamat. So Allah Ta'ala kata itu tidak mustahil. Kerana ayat ini untuk menolak dakwaan ataupun ketidakkepercayaan orang-orang musyrikin terhadap hari kiamat. Sebab Allah Ta'ala kata, bagaimana mereka boleh menolak hari kiamat sedangkan asalnya manusia itu tiada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan mereka, menciptakan mereka, mewujudkan mereka
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga berkuasa untuk mematikan mereka dan menghidupkan mereka semula pada hari kiamat. Di sini menunjukkan kepada kita ayat yang kita bacakan ini beberapa perkara yang dapat kita ambil. Yang pertama, Allah nak memberitahu bahawasanya dialah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan dialah Tuhan yang menciptakan segala ciptaan yang berasal daripada tiada kepada ada. Kemudian dialah yang mematikan, kemudian dia jugalah yang akan menghidupkan semula sekalian makhluk yang telah hidup dan mati itu untuk dihidupkan kali yang kedua. Dekat sini menunjukkan bahawasanya kita wajib beriman kepada salah satu daripada kekuasaan Allah dan kudrat Allah Ta'ala itu adalah Al-Muhyi, Tuhan yang boleh menghidupkan sesuatu yang mati, dan Al-Mumit, dan Tuhan yang boleh mematikan sesuatu yang hidup. Itu salah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini menunjukkan yang Allah Ta'ala itu tidak dicipta. Allah Ta'ala itu tidak direka. Sebaliknya Allah Ta'ala itu wujud sejak azali, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mengadakan sekalian makhluk yang tiada ini dan mewujudkan mereka dengan menciptakan mereka. Kemudian Allah akan mematikan mereka semula dan kemudian Allah Ta'ala akan hidupkan mereka kembali untuk mereka dibalas dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Okey, baik. Sekejap ya, kata. Okey. Itu satu. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya setiap yang hidup itu pasti akan mati. Setiap benda yang ada permulaan pasti akan adanya pengakhiran, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah itu al-awwal, dia yang paling awal, tidak ada yang mendahuluinya, wal-akhir, dan dia yang terakhir dan tidak akan ada pengakhiran bagi Allah. Maksudnya Allah tidak akan ada kematian. Ya. Pengakhiran bagi kita ni adalah kematian. Tapi bagi Allah Ta'ala itu tidak ada pengakhiran. Ya. Jadi kat sini menunjukkan kepada kita dua perkara. Satu, Allah menghidupkan dan mematikan. Ini membuktikan hari kiamat itu benar. Kerana Allah itu berkuasa menghidup dan mematikan dan menghidupkan semula orang yang mati. Yang kedua, di sini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya setiap yang hidup itu pasti akan ada pengakhirannya, pasti akan ada kesudahannya, pasti akan ada penghujungnya. Tidak ada yang hidup yang tidak akan binasa. Allah kata dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Ya, setiap yang hidup itu pasti akan ada fan, ya, kehancurannya, kefanaannya, kematiannya. Ya. Baik. Yang kekal siapa dia? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya senya Allah yang Maha Dzul Jalal, yang Maha Mulia, wal Ikram, dan juga yang Maha Agung. Alhamdulillah. Baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut dia yang menghidup dan mematikan selepas Allah sebut tentang dia menghancurkan? Maknanya, dekat sini, setelah Allah kata siksaan Allah ni keras, Allah akan menyeksa orang-orang yang menzalimi orang-orang beriman, Allah akan hancurkan mereka, lalu Allah akan hidupkan mereka balik di hari akhirat. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya setiap, ya, satu pengajaran juga yang sangat penting daripada tafsir yang boleh kita ambil ini, bahawasanya orang-orang beriman, mereka mengimani siksaan dan azab Allah itu ada dua. Satu, siksaan azab Allah di dunia. Satu lagi, siksaan azab Allah di akhirat. Satu dalam bentuk di dunia, satu lagi dalam bentuk di akhirat.
Ya. Satu di dunia, satu lagi di akhirat, ya. Baik. Sebab itu bagi umat Islam, jika seseorang itu terlepas daripada hukumannya di dunia, yang pastinya ia tidak akan terlepas hukumannya itu di akhirat. Sebab itulah di sini menunjukkan kepada kita sifat orang-orang yang beriman, mereka tetap akan takut kepada Allah dalam hal keadaan apa jua sekalipun. Sekalipun mereka di dunia ini tidak dihukumi oleh Allah Ta'ala, tetapi itu tidaklah bererti mereka akan selamat apabila mereka kembali di akhirat kelak. Ya, disebabkan kerana Allah Ta'ala kalau tidak menghukumi hambanya di dunia, maka Allah Ta'ala akan menghukumi maka Allah SWT akan menghukumi ianya di hari akhirat. Ya. Baik. Maka di sinilah menunjukkan kepada kita betapa besarnya dan beratnya hukuman Allah SWT itu. Kalau dekat dunia seseorang itu diazab dengan siksaan yang keras, maka sudah pasti di akhirat ia akan disiksa dengan siksaan yang lebih dahsyat. Ya, siksaan yang lebih keras dan siksaan yang lebih dahsyat. Ya, baik. Baik. Okay, kita tengok balik. Okay, kita tengok ayat 14. Okey, lepas Allah Ta'ala kata siksaan Allah ni keras, kalau mereka dah kena balas kat dunia pun dengan azab Allah, Allah akan hidupkan mereka balik ke akhirat untuk mereka, Allah mengazab mereka balik dengan siksaan api neraka. Tetapi dalam masa yang sama ayat 14 Allah kata apa? Wa huwal ghafurul wadud. Ini yang menarik. Lepas Allah cerita tentang azab ni dahsyat, Allah cerita Allah akan matikan orang dan hidupkan dia balik untuk dibalas pula dia ke akhirat. Maka Allah kata wa huwal ghafur al wadud. Tetapi ingat, dia jugalah Allah yang Maha Pengampun. Al wadud, lagi Maha menyayangi. Dekat sini menunjukkan kepada kita kenapa Allah bawa ayat ni. Sebab Allah Ta'ala nak kata beberapa perkara. Yang pertama, tafsir ini menunjukkan bagi orang-orang beriman, ini kita nak kena faham, ya, bagi orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman, ya, sekiranya mereka ditimpakan oleh Allah, sama ada mereka dihukumi dekat dunia, sama ada mereka kena hukuman jinayah ke, mereka kena jatuh hukuman jinayah ke, ataupun Allah Ta'ala berikan hukuman dalam bentuk musibah kepada mereka ke dekat dunia ini, maka ia akan menjadi salah satu asbab hukuman itu atau musibah itu, Allah Ta'ala jadikan ia salah satu asbab untuk Allah ampunkan dosa dia. Sebab itulah banyak hadis yang menyatakan setiap kali musibah menimpa hamba Allah, tidak lain dan tidak bukan melainkan musibah itu bukan kosong sengaja Allah Ta'ala berikan untuk menyakiti hambanya, tetapi adalah dalam masa yang sama untuk menggugurkan dosa hambanya atau mengampuni dosa hamba-hambanya. Maka sebab itu lepas Allah cerita tentang azab, Allah cerita tentang keampunan. Kerana bagi orang Islam, bagi orang beriman, setiap musibah, setiap kesulitan, setiap hukuman, ya, sama ada dijatuhkan hukuman hudud ke atau dijatuhkan kepadanya hukuman tasyrik ke atas dia, maka hukuman itu akan menjadi penebus dosanya, akan menggugurkan dosanya, adalah menjadi satu simbol taubat yang menghapuskan dosanya dan juga menjadi salah satu daripada penebus dosanya di akhirat. Okey.
Ha? Oh, tu dalam apa? Bawah krim, bawah meja krim, krim kat bawah meja dalam plastik. Baik. So, maknanya Allah jadikan hukuman itu sebagai pelepasan agar dia tak dihukum di akhirat. Hukum kat dunia itu melepaskan dia hukuman di akhirat. Yang kedua, Allah jadikan hukuman di dunia ini itu sebagai penghapusan dosanya agar ia tidak perlu dihukum di akhirat. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan hukumannya di dunia itu adalah untuk mengangkat darjat dan kedudukannya di hari akhirat. Jadi banyak sebablah itu kalau bagi orang beriman ya. Tetapi kalau bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang kafir atau orang yang musyrik, orang yang munafik, maka hukuman Allah kepada mereka di dunia itu adalah menjadi satu azab. Bukan untuk menghapuskan dosa mereka, bukan juga untuk mengangkat darjat mereka, bukan juga untuk melepaskan mereka daripada hukuman di akhirat, tetapi adalah sebagai menambahkan, ya, sebagai menambahkan hukuman ke atas mereka daripada satu hukuman dengan hukuman yang lainnya. Ini kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, ya. Baik. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Itu yang pertama ya. So Allah kata Allah ampunkan. Wal wadud, al wadud maknanya selain daripada itu, selain daripada Allah ampunkan dosanya dengan hukuman tadi, dengan musibah tadi, ia juga menjadi jalan untuk seseorang itu jika dia bertaubat atas dosanya, kalau dia takut kepada azab Allah, selagi mana Allah tak timpakan azab baginya, selagi mana Allah tak menghancurkannya, maka Allah memberi peluang dan tempoh kepada hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Dengan asbab taubat kepada Allah Ta'ala itu, ia akan menjadi hamba Allah yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan lafaz Al-Wadud, ya. Allah SWT menyebutkan dengan lafaz Al-Wadud. Okey. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat daripada tafsiran ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya tentang keutamaan untuk seseorang itu menyegerakan taubah. Keutamaan untuk seseorang itu menyegerakan bertaubat kepada Allah dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyegerakan taubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah Ta'ala menghukuminya atau Allah SWT membalasinya. Ini menunjukkan kepada kita kewajipan bertaubat itu wajib dan menyegerakan taubat itu juga adalah wajib. Bertaubat itu sendiri, bertaubat atas dosa itu adalah wajib, tapi menyegerakan taubat itu juga termasuk daripada perkara yang wajib. Ya. Dan di sini juga menyatakan kepada kita bahawasanya keutamaan seseorang itu memohon keampunan kepada Allah. Ya, kerana orang yang banyak meminta ampun pada Allah, orang yang banyak beristighfar, orang yang banyak bertaubat kepada Allah dan sentiasa memohon keampunan kepada Allah,
ia menjadi salah satu daripada asbab atau salah satu daripada jalan yang menyebabkan seseorang itu akan dilepaskan hukumannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Maknanya kalau seseorang tu banyak meminta ampun pada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak bermohon kepada Allah Taala agar Allah mengampunkan dosa mereka, maka insya-Allah Allah Taala akan melepaskan mereka ini daripada siksaan azab di hari akhirat. Adapun al-wadud itu adalah merujuk kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkataan mawaddah. Ia merujuk kepada golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Siapakah orang-orang yang dikasihi? Ya, pentingnya selain daripada kita minta ampun pada Allah, kita sentiasa memohon rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dan para ulama mengatakan salah satu daripada jalan ataupun asbab yang menjadikan seseorang itu beroleh kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada beberapa jalan. Ya, ada beberapa jalan. Pertama, salah satu jalan yang menyebabkan seseorang itu Allah lepaskan dia daripada azab Allah, Allah tangguhkan dia daripada diazab, Allah tidak menghukuminya atau Allah bebaskan dia selain pada kerana dia bertaubat dan minta ampun. Yang kedua, kerana dia mengharapkan rahmat Allah. Dan jalan untuk dia mendapatkan rahmat Allah tu yang pertama al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan ini adalah sifat apabila dia beribadat, dia buat ibadat itu, dia merasakan seolah-olah Allah Ta'ala mengawasinya, Allah Ta'ala memerhatinya, Allah Ta'ala kita panggil, Allah Ta'ala perhatikannya, Allah Ta'ala melihatnya, ya, sehingga kan dia tidak merasakan dia boleh berbuat apa saja walaupun dalam keadaan bersendirian. Ini sebab seseorang itu mendapat kasih sayang dan rahmat Allah, yang termasuk juga orang yang mempunyai ihsan kepada makhluk. Orang yang mempunyai sifat belas ihsan, kasihan belas, mengasihani makhluk Allah SWT. Sama ada dia mengasihani orang-orang yang lapar, orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang dalam kesakitan, orang-orang yang dalam kesempitan, atau mengasihani orang-orang yang lebih tua, ya, ataupun kanak-kanak dan sebagainya. Maka ini semua adalah nilai-nilai ihsan yang menjadi asbab ataupun jalan untuk seseorang itu beroleh akan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan sebagai al-wadud itu tadi. Baik, yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu daripada jalan untuk seseorang itu dikasihi oleh Allah Ta'ala. Sebab orang yang takut kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggal segala bentuk larangan Allah, maka ini adalah bentuk di antara golongan orang-orang yang beroleh kasih sayang dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Okey. Kemudian yang seterusnya, seseorang yang memelihara salat dan orang yang banyak bersedekah. Orang yang memelihara salat
dan orang yang banyak melakukan sedekah. Ya, banyak melakukan sedekah. Sebab tu kalau kita memelihara solat fardu kita, memelihara awal waktunya, memelihara jamaahnya, memelihara solat itu sendiri dalam sepanjang pelaksanaannya agar khusyuk dan ikhlas, ya, maka itu salah satu daripada asbab ataupun jalan untuk seseorang itu beroleh rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang seterusnya adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan, sebagai bacaan, sebagai kitab panduan, sebagai kitab amalan. Orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab amalan dan juga menjadi sebagai kitab panduan mereka. Ini juga salah satu daripada asbab untuk seseorang itu beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran sendiri. Allah sebut wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ini adalah kitab Al-Quran yang diturunkannya sebagai satu keberkatan. Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada Al-Quran ini. Semoga kamu menjadi orang-orang yang beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah orang yang baca Quran, orang yang belajar, orang yang cuba memahami, kan? Kita yang belajar tadabbur ini, ya, termasuk juga daripada cara untuk menjadi orang-orang yang mendapat kasih sayang ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, yang seterusnya kita dah sebut dah tadi, antara lainnya juga adalah memperbanyak al-ikthar minal istighfar, memperbanyakkan istighfar. Ya, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Habis kita masuk balik pada ayat tadi. Okey, ayat yang ke-15. Allah SWT mengatakan setelah Allah Ta'ala menjelaskan dia maha pengampun, jika hambanya ingin meminta ampun, maka dia tidak akan membalasi hambanya. Al-Wadud, dia sangat mengasihani hambanya jika benar-benar hambanya itu hendak dikasihi olehnya. Kalau dia nak Allah Ta'ala sayang kat dia, maka dia perlulah menunjukkan, membuktikan kasih sayangnya kepada Allah SWT dengan bertakwa kepada Allah. Seperti mana yang kita dah terangkan tadi, dan berbuat ihsan. Ya. Okey, seterusnya Allah Ta'ala kata, Dhul Arshil Majid. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang keampunannya dan kasih sayangnya, Allah berbicara tentang ketinggian kedudukan dan darjatnya. Allah kata dia adalah pemilik. Zu kat situ maksudnya pemilik, ya. Pemilik yang memiliki Al-Arshil Majid, iaitu arash yang agung. Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang arash ini dalam konteks ayat ini? Sebab arash ini melambangkan kepada singgah sana. Ya, arash ini melambangkan kepada singgah sana. Cuma kita tak payah bayanglah singgah sana Allah Ta'ala tu berapa besar. Sebab Allah pun tak menggambarkannya kerana nak mengisyaratkan betapa besarnya arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Ya. Cuma nak sebutkan kepada kita dekat sini adalah pengajaran yang kita nak ambil daripada tafsiran ayat-ayat ini. Pertama, Allah Ta'ala menyatakan Dhul Arshil Majid, maknanya Allah nak menggambarkan berkenaan dengan ketinggian darjatnya, ketinggian kerajaannya,
ketinggian kekuasaannya berbanding kuasa-kuasa kerajaan-kerajaan ataupun orang-orang yang memiliki takhta yang berkuasa di atas muka bumi ini. Ya, orang-orang yang berkuasa atas muka bumi ini, mereka tidak akan mencapai kedudukan kerajaan mereka, ketinggian mereka, kehebatan mereka sehinggalah kepada tempat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala, iaitu yang disebutkan sebagai Arash Allah Ta'ala. Ya, disebutkan sebagai Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejap ya. Semik bab. Okey, baik. Okey, Dzul Arsyil Majid. Kalau kita lihat di mana Allah Nabi SAW ada menerangkan kepada kita tentang sifat Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran sifat Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya contohnya kalau kita lihat tentang Arash Allah SWT ini ada diterangkan di dalam beberapa riwayat hadis Nabi SAW. Ya. Misalnya Allah berfirman dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu akan berjalan di atas paksinya, mustaqarril laha. Matahari ini akan berjalan berpusing mengikut paksinya. Ya. Nabi bersabda mustaqarraha tahtal arsh. Nabi tempat orbit yang kita duk tengok tu, setiap bumi, planet apa semua ni, mereka memiliki paksi mereka sendiri dan mereka berlegar berjalan mengikut paksi-paksi mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tempat paksi matahari itu dia terletak di bawah arash. Dia bukan di arash tapi dia terletak di bawah arash Allah SWT. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya. Okay, kalau kita tengok lagi tentang pendapat ulama yang ceritakan tentang arash Allah, yang kita dah sebut tentang tafsir arash ini, kita huraikan sikit. Ada yang kata arash itu adalah falak. Apa itu arash? Falak. Falak ni apa dia? Falak ni orbit lah. Orbit tempat planet-planet berputar dan berpaksi. Ya. Ada yang mengatakan bahawasanya arash Allah Ta'ala itu adalah merupakan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan arash Allah Ta'ala itu adalah kursi. Ya, iaitu kursi. Tetapi semua pendapat ini kurang tepat. Pendapat yang tepat mengatakan arash Allah Ta'ala itu adalah adalah saqaf dipanggil, ya. Arash Allah Ta'ala itu adalah saqaf. Apa makna saqaf? Saqaf ni bumbung lah. Ya, saqaf ni maknanya bumbung yang menutupi dan memayungi seluruh kejadian alam ni. Maknanya bumi, matahari, planet-planet apa semua ni dinaungi di bawah, dinaungi oleh arash Allah SWT. Ni arash Allah Ta'ala ni sangat luas dan dia memayungi semua planet-planet yang ada atas muka bumi ini, termasuklah bumi, matahari dan seumpama dengannya. Ya. Okey. Lagi apa lagi cerita pasal ni? Arash Allah Ta'ala ni ada diterangkan dalam hadis. Okey. Okey, dalam satu hadis. Dalam satu hadis Allah Ta'ala nak cerita tentang ketinggian kedudukannya, kerajaannya dan darjatnya. Allah sebut tentang arasnya. Sebab apa? Disebut dalam satu hadis,
Baginda bersabda, "Mathalus samawati sab'lil 'arsy kamathali halqati ulqita fil falah wa mithlul kursi lil 'arsy kadzalik." Ya, kata Nabi SAW dalam satu hadis, perumpamaan 7 petala langit, perumpamaan 7 lapis langit ni jika nak dibandingkan dengan arasy Allah, kata Nabi SAW, adalah seperti sebuah cincin. Sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang lapang. Itu gambarannya. Gambarannya nak katakan, bayangkan 7 petala langit yang sangat luas ni, Nabi kata besar langit, 7 lapis langit ni besar dia seperti sebuah cincin. Bayangkan cincin besar jari kita ni, cincin ni. Besar tu lah. 7 petala langit ni besar tu je. Ya, besar jari saya lah umpamanya. Besar tu saja. Sedangkan arasy Allah Ta'ala itu adalah seperti padang yang lapang. Sebab Nabi kata perumpamaannya, kamu ambil satu cincin, kamu letak di padang yang lapang. Padang yang lapang itu perumpamaan bagi arasy, sedangkan cincin itu adalah perumpamaan kepada 7 petala langit. Gambaran kepada 7 petala langit. Nak katakan sangat luas arasy Allah SWT ini. Ya. Baik. Okey. Lagi apa lagi? Baik, dalam satu hadis pula mengatakan, ketika mana Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW melihat salah seorang daripada malaikat yang membawa arasy. Arasy Allah ni dia tergantung ada para malaikat yang menjunjung, yang mengangkat arasy Allah Ta'ala itu. Berapa jumlah malaikat itu? Kalau kita baca dalam surah Al-Haqqah, tak silap saya, Allah Ta'ala kata ada 8. Ya, ada 8 malaikat. Samaniyah. Apa ayat dia je sejadi je. Samaniyah. Okey, boleh tengok surah Al-Haqqah, betul lah. Surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-17. Allah sebut wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan para malaikat itu akan apa ni? Sorry, jap. Allah Ta'ala kata, dan para malaikat itu akan ala arja'iha, akan mengawal setiap penjuru-penjuru di arasy Allah, di padang mahsyar, supaya tak ada manusia yang boleh terlepas keluar. Dan kata Allah, arasy Allah itu akan dibawa oleh 8 malaikat. Ya, 8 malaikat. Bayangkan dalam hadis Nabi kata, seorang malaikat yang Nabi tengok ketika Isra Mi'raj itu pun, Nabi kata, di antara hujung jari telinganya, di syahmatai uzun, ni hujung tali telinganya itu sampai ke bahunya, mengambil masa perjalanan sejauh ataupun selama 700 tahun. Bayangkan, daripada cuping telinga ke bahu ni, kalau saya ukur macam ni, kan, tak sampai pun sejengkal. Kalau sejengkal macam ni, maknanya tak sampai sejengkal, dalam 2/3 sejengkal lah. Dalam 2/3 sejengkal, ya. Maknanya tempoh itu pun, tempoh tak sampai sejengkal tu pun, Nabi kata Nabi terpaksa berjalan melepasi antara mereka itu, antara bahu ke cuping telinga malaikat pembawa arasy itu selama 700 tahun. 700 tahun lama, ya. Tapi bila Nabi pulang ke dunia balik, dirasakan seolah-olah Nabi tidak pergi ke mana-mana. Seolah-olahnya Nabi SAW ada
di tempat sebelum baginda dimi'rajkan itu. Ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey. Okey, kita tengok balik ayat tadi. Mana al-buruj tadi jap. Hilang pula kejap ya. Sebab tadi saya cari ayat yang lain tadi. Okey. Dzul Arsyil Majid. Setelah dihuraikan tentang sifat arasy Allah Ta'ala yang sangat luas itu, kenapa Allah sebut tentang arasy-Nya setelah Allah sebut keampunan dan juga kasih sayang dia untuk menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala, ketinggian kekuasaannya, ketinggian darjatnya, ketinggian kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahawasanya seluruh kerajaan manusia dan apa yang manusia miliki di dunia ini tidaklah sehebat atau setinggi kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, selain daripada Allah Ta'ala nak menyatakan tentang arasy itu untuk menyatakan bahawasanya hanya orang-orang yang terpilih sahaja, orang-orang yang tertentu sahaja yang esok di hari akhirat Allah Ta'ala akan meletakkan ia di bawah payungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita sambung yang seterusnya. Allah Ta'ala sebut fa'alul lima yurid pada ayat yang ke-16. Ayat terakhir yang kita baca tadi. Allah katakan dia bersifat fa'al. Fa'al ni maknanya Allah akan buat apa saja yang dia kehendaki. Kita tengok dalam tafsir kata apa. Fa'alul lima yurid maksudnya adalah mana ni? Dia pula. Okey. Fa'alul lima yurid. Okey, Allah Ta'ala kata, maknanya dekat sini, la ya'jizuhu syai'un. Maknanya, tiada siapa pun yang mampu menghalang kehendak Allah. Tiada siapa pun yang mampu menangkis, menafikan, menolak sebarang keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada siapa yang mampu untuk membalasinya ataupun untuk menghukuminya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya bila Allah Ta'ala sebut tentang ketinggian arasy-Nya dan kedudukannya, maka selayaklah bagi Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala boleh berbuat apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki ke atas hamba-Nya dan juga ke atas segala ciptaannya. Ya. Seperti fa'al kat situ maksudnya tak ada siapa yang boleh melawan, mengingkari, menafikan, menolak atau mendustakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh kehidupan. Maka tak ada siapa yang boleh menafikannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat berkuasa dan ia akan buat apa saja yang dia kehendaki dan tidak ada sesiapa pun yang mampu menghalang kehendak Allah ataupun menghalang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Itu makna fa'al. Ya, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk membuat sesuatu berdasarkan kepada keinginan atau kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya kat sini Allah Taala nak kata bahawasanya pengajaran yang boleh kita ambil bukan sekadar Allah Taala menciptakan, tetapi dia adalah fa'al. Maknanya dialah yang mentadbir. Demikian juga dialah yang mengurus segala kehidupan. Demikian juga maksudnya adalah dialah juga yang mengaturkan, dialah juga yang memberikan rezeki, dia jugalah yang memberikan kesembuhan,
dia jugalah yang akan memelihara kehidupan kita, dan juga harta kita dan juga ahli keluarga kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat fa'al, maknanya dia akan buat mengikut ma yurid, apa yang Allah Taala kehendaki. Yang kedua di sini menunjukkan kepada kita, pengajarannya adalah larangan untuk kita mempertikaikan keputusan Allah Taala dan kehendaknya. Sebab Allah Taala sebut fa'alul lima yurid, maknanya Allah berkuasa mutlak untuk menentukan, menguruskan, menetapkan apa yang Allah Taala kehendaki kepada hamba-hambanya. Maka dekat sini menunjukkan larangan untuk kita mencela takdir, larangan untuk kita mempersoalkan ketetapan Allah, mempersoalkan apa yang telah Allah Taala tentukan, apa yang telah Allah Taala putuskan. Kita tak boleh persoal, tapi kita hanya boleh diberikan ruang untuk meminta dengan jalan doa dan sebagainya, bukan dengan jalan yang sebaliknya, ya. Maknanya dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya tak boleh kita mempertikaikan qada dan qadar Allah. Kita kena beriman, tapi kita tak boleh pertikaikan. Demikian juga kita tak boleh pertikaikan ketetapan Allah, hikmah yang Allah Ta'ala buat pada sesuatu. Kenapa Allah suruh perempuan mengenakan hijab, melarang orang Islam untuk memakan khinzir ataupun meminum arak, memakai sutera dan yang seumpama dengannya. Ini semua adalah tertakluk di bawah pengetahuan Allah dan hikmah kebijaksanaan Allah, dan juga bergantung kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana manusia tidak akan mampu untuk mempertikaikannya, mempersoalkannya atau untuk mengubahnya. Kita tidak ada kemampuan, kerana semuanya itu adalah di bawah ketetapan dan kehendak Allah SWT. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW melarang kita, kalau berlaku satu musibah kepada kita, janganlah kita berkata, sekiranya aku melakukan sekian-sekian, nescaya tidak akan berlaku kepada aku sekian-sekian. Sebaliknya baginda mengatakan, sebutlah kamu ucapan Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maksudnya jika Allah Ta'ala kendaki, maka perkara itu akan berlaku. Jika Allah Ta'ala tidak kendaki, maka perkara itu tidak akan berlaku. Sebaliknya kita tak boleh mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala tentukan, yang Allah Ta'ala telah takdirkan itu, kita tak boleh nak mempersoalkan ataupun tidak boleh untuk mempertikaikannya. Kerana itu adalah di luar daripada pengetahuan kita dan juga ilmu kita. Ya, disebabkan kerana Allah Ta'ala yang lebih mengetahui baik dan buruknya, maka kita sebagai hamba Allah hanya diperintahkan supaya kita meredainya dan juga supaya kita bersabar dengannya, dan supaya kita tidak mempersoalkannya dan mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi diajarkan kepada kita, kalau berlaku sesuatu apa-apa, kita sebutlah Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jika Allah Ta'ala kehendaki, dia akan terjadi. Jika Allah Ta'ala tidak berkehendaki, maka perkara ini tidak akan terjadi. Ya. Ataupun di sini menunjukkan kita digalakkan juga mengucapkan perkataan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dan keupayaan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, wallahu a'lam bishawab. Sekadar itu untuk tafsir kita pada petang ni. Insya-Allah kita akan sambung pada kelas akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.